Okey, hari ni kita masuk sikit bab yang dipanggil sebagai pembezaan ataupun differentiation dalam bahasa Inggerisnya. Okey, apakah yang dimaksudkan pembezaan sekarang? Ini adalah merujuk kepada matematik tambahan or additional maths. Okey, kita mahu tahu apakah yang dipanggil sebagai pembezaan. Okey, sebelum itu kita akan merujuk terlebih dahulu satu contoh. Okey, kita ada satu fungsi ataupun variable y adalah satu fungsi x. Ini dipanggil sebagai variable ataupun boleh ubah, atau contohnya diberikan juga sebagai y dalam terma bahasa mudahnya ax kepada kuasa n, di mana y adalah pemboleh ubah y, a adalah sebarang nombor, x adalah satu kuantiti atau pemboleh ubah x, dan n juga adalah sebarang kuasa. Maksudnya n ni adalah boleh menjadi integer sama ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, a adalah sebarang nombor, boleh menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana x adalah variable ataupun pemboleh ubah. Okey. Proses pembezaan atau differentiation dia berlaku apabila y mengalami satu proses yang dipanggil sebagai pembezaan. Pembezaan ni kita panggil dia sebagai dy dx. Okey. Jadi, proses pembezaan dy dx apabila y melalui satu proses pembezaan akan berubah. Jadi, nilai satu kuantiti di sini akan berubah, di mana dy dx akan menjadi n didarabkan dengan pemboleh ubah a, dan x n yang asal akan berkurang sebanyak 1. Itu adalah proses yang dipanggil. Proses ini kita akan memanggilnya sebagai pembezaan, atau di bahasa Inggeris dipanggil sebagai differentiation. Okey. Jom kita berbalik kepada contoh. Okey, kita tengok contoh pertama, y sama dengan 2x kuasa 4. Di sini y adalah ax. Okey, 2x kuasa 4. Merujuk kepada contoh sebelum ini, di mana okey, apa yang kita boleh simpulkan, di mana a adalah 2, n adalah 4. Okey. Jadi apabila melalui satu proses dipanggil pembezaan, maka dia akan bertukar menjadi 4 akan turun bawah darab dengan 2, di mana kuasa x akan berkurangan sebanyak 1. Jadi kita akan dapatlah dy dx bersamaan dengan 8x kuasa 3, 8x to the power of 3. So that's the answer for differentiation. Ini adalah satu contoh ringkas. Namun bagaimanakah kalau kita melihat contoh yang selainnya? Okey, kalau kita ada contoh seperti ini, macam mana kita akan melihatnya? Di mana 2x tambah 1 adalah benda ini berdasarkan kepada kurungan. Okey, mestilah kalau mengikut logik, kalau mengikut kita mengikut rule pengembangan, dia akan menjadi macam ini kan? Akan jadi macam ni. Okey, maksudnya sebab kuasa 3. So, kita kena expand benda ni sebanyak 3 kali. Namun keadaan ini tidak digalakkanlah kerana ianya agak rumit dan memakan masa yang lama. Boleh, tapi keadaan ini agak rumit dan memakan masa yang lama. Jadi, macam mana kita nak membezakan prosesnya melalui proses pembezaan? Okey, macam mana dia nak lalui? Okey. Sama saja. Anggaplah yang ini x adalah, anggap yang ini sebagai x. Anggap yang ini sebagai x. Dan kurang sebagai x. Berapa a kita?
A kita akan anggap sebagai 1. Okay. Kalau tak ada apa-apa depan, 1. N kita 3. Okay, jadi dy dx sama macam contoh, sama macam ini juga. Jadi 3 darab 1. Jadi kuasa S akan berkurang sebanyak 1. Okey, jadi satu lagi kita kena membezakan benda yang ada di dalam kurungan. Okey, sekarang kita ada kurungan 2x tambah 1 kuasa 3. Jadi kita kena membezakan dalam ini. Okey, andai kata contoh, anggaplah benda ini sebagai y, 2x tambah 1. Jadi dy dx kita akan dapatnya sebagai 2. Jadi 2. Jadi benda yang dibezakan di dalam ini didarabkan, dapat 2. Jadi kita akan dapatlah dy dx 3 darab 1 darab 2 dapat 6. Darabkan dengan 2x tambah 1 kuasa 2. So that is the answer. It depends to the many situation which we would apply. I hope you enjoy this video. Thanks for watching, and don't forget to subscribe me, Firdaus Bakri. Thank you.